Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3, minggu ke-6 untuk hari yang ketiga. Tajuk hari ini ialah Usaha Gigih Datuk. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari tentang kemahiran menulis, iaitu membina ayat. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 9. Okey, untuk membina ayat yang gramatis, iaitu ayat yang betul dan baik, ada cara ataupun formula yang perlu kita guna untuk membentuk ayat itu. Okey, apa formula tu? S K O P. Skop. Apa skop? Mikroskop ke? Teleskop? Stetoskop? Bukan. Skop ni ialah, okey, kita tengok sini, apa tu skop? Skop ni dia adalah singkatan kepada ni, S untuk subjek, K untuk kata kerja, O objek, P perluasan. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama, subjek. Okey, subjek. Subjek ni apa? Subjek ni ialah pembuat ataupun pelaku dalam sesuatu ayat. Maksudnya kita nak cerita tentang dia. Okey, dia lah main point bagi sesuatu ayat. Okey, subjek ni biasanya terdiri daripada kata nama am ataupun kata nama khas. Okey, ingat lagi kan kata nama am dan kata nama khas tu? Tengok contoh kat bawah. Subjek ni boleh terdiri daripada siapa? Boleh jadi Adam. Okey, contoh kata nama am, kata nama khas, ayah, ibu, kucing. Kucing pun boleh, kucing pun boleh jadi subjek. Contoh ayat kita nak buat, kucing ahli bermain bola bersama-sama. Kan kata kucing dia main bola, ahli main bola dengan kucing dia. Jadi kucing itu ialah main point dia. Kita nak jadikan kucing ni sebagai subjek utama ayat yang dibina. Okey, yang kedua, K. K merujuk kepada kata kerja. Okey, kata kerja semua orang tahu apa? Perbuatan. Jadi dalam satu ayat yang gramatis, ayat yang baik, mestilah ada kata kerja. Kita nak tunjuk dia buat. Subjek tu buat apa? Jadi kita kena masukkan kata kerja. Tengok contoh kat bawah. Membaca, mengayuh, memasak, berlari, bermain, menyanyi. Okey, itu semua contoh kata kerja. Yang ketiga, O. O ialah objek. Apa itu objek? Objek ialah benda yang kena buat. Okey, kita rujuk balik. Kalau kata ayat kita itu kata kerjanya membaca, mestilah ada objek. Apa yang kena baca? Objek yang kena baca ialah buku. Selain buku boleh apa? Surat khabar, majalah, kan? Okey. Jadi objek ni benda yang kena buat. Okey. Seterusnya P. P merujuk kepada perluasan. Perluasan bermaksud keterangan. Okey, kita boleh stop. Contoh dekat Adam membaca buku. Okey, nak stop situ. Mak, dah cantik, dah jadi dah ayat, satu ayat, tapi ayat yang ringkas, terlalu ringkas. Okey, bila nak jadikan ayat yang gramatis, kita tambahlah sikit perluasan, tambah keterangan. Okey, kita boleh cakap keterangan tu kita cetuskan dia melalui soalan. Macam mana kita nak cerita? Contoh, Adam membaca buku, keterangan dia kita nak cerita pasal buku ke? Kita nak cerita pasal di mana ke dia baca, kan? Okey, melalui soalan ni. Itulah yang cikgu cakap tadi. Perluasan dicetus melalui soalan seperti bagaimana, siapa, di mana, bila. Okey, apa, kan? Itu ialah pencetus kepada keterangan.
Boleh tengok contoh. Adam membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan ni keterangan ataupun perluasan yang menunjukkan tempat di mana Adam baca buku. Boleh tak kalau kita nak ganti Adam membaca buku Sang Kancil dan Buaya? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia menceritakan atau perluasan yang diceritakan tentang buku. Jadi apa kat sini kan? Buku apa? Okey. Di perluasan juga kita perlu letak kata sendi ataupun kata hubung. Kata sendi ni macam mana? Di, ke, dari, daripada. Itu ialah kata sendi. Kata hubung pula macam kita dah belajar hari tu, dan, sambil, atau, kerana. Itu semua kata hubung. Okey, boleh faham kan? Baik, kalau kamu ingat masa kita belajar ayat tunggal, ayat majmuk dulu, cikgu ada sebut kalau ayat tunggal ni satu subjek, satu predikat. Kalau ayat majmuk pula lebih daripada satu subjek atau predikat. Predikat tu mana? Tak ada pun dalam ni. Okey. Predikat tu ialah ni lah. Kata kerja, objek dan perluasan itu ialah predikat. Jadi jadilah ayat kita ni ada subjek dan predikat. Kalau kamu nak tahulah yang mana yang dikategorikan sebagai predikat. Okey, boleh dalam nak bina ayat mesti ada skop. Subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan. Okey. Okey, sekarang tengok gambar yang pertama. Mana gambar pertama? Okey, dalam buku kan? Ini gambar yang pertama. Cuba kita perhatikan ada apa dalam gambar ni. Kamu nampak apa dalam gambar ni? Okey, yang pertama kita nampak ada dua orang budak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey. Apa yang dilakukan? Gambar ni tunjuk budak ni buat apa? Sedang menampalkan iklan. Okey, kat mana dia tampal iklan? Papan iklan. Okey, kita dah dapat. Kita boleh tentukan dah gambar ni nak cerita tentang apa sebenarnya. Okey. Jadi cara dia nak bina ayat, kita ambil balik jadual tadi. Jadual skop tadi tu. Kan? Ambil balik jadual skop. Ni jadual skop. Okey. Benda pertama yang kita kena tengok ialah subjek. Okey, dalam gambar tadi subjeknya ada dua kan? Seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Okey, kita pilihlah satu saja. Kita namakan, contoh kita ambil budak lelaki tu, kita namakan dia sebagai Nasri. Okey, Nasri buat apa? Perkara kedua yang kita kena tengok, kata kerja. Nasri buat apa? Nasri menampalkan. Nasri tampal. Apa yang Nasri tampal? Objeknya apa? Okay, yang ketiga kita tengok objek. Objek apa yang Nasri tampal? Nasri tampal iklan. Okey. Ni perluasan. Sekarang kita nak pergi perluasan. Kita boleh pilih nak letak apa melalui soalan ni. Kita nak mencetuskan perluasan tu melalui soalan. Okey, contoh kat sini cikgu bagi di mana. Cikgu nak guna di mana. Jadi Nasri menampalkan iklan di mana? Di papan iklan. Okey, perluasannya di mana, kita guna di mana. Jadi ayat yang terhasil ialah Nasri menampalkan iklan di papan iklan. Kan? Boleh faham kan? Kita tengok subjeknya apa, kata kerjanya apa, objeknya apa dan perluasannya apa. Boleh ya? Okey, kita tengok pula gambar yang kedua. Okey, perhatikan. Macam tadi juga, ada siapa dalam gambar ni? Ada dua orang dewasa. Okey, ni yang pertama. Ni yang kedua. Yang kedua ni datuk lah ni. Datuk kepada Nabila dan Nasri tadi. Okey, apa yang dilakukan oleh dua orang ni? Mengambil pesanan. Okey, sekarang kita nak bina ayat. Macam mana nak buat?
ambil balik jadual skop tadi. Okey, jadual skop. Lepas tu kita tengok perkara pertama, ingat balik perkara pertama yang perlu kita tengok, yang perlu kita tentukan ialah subjek. Okey, jadi dalam gambar ni subjeknya ialah Datuk. Tu yang pakai baju orange tu, itu Datuk. Apa Datuk buat? Kata kerjanya mengambil. Datuk mengambil. Datuk mengambil apa? Mengambil beras ke? Tak, kat tangan Datuk tak ada beras pun. Datuk ambil apa? Okey, kita tengok objek. Objeknya apa yang kena ambil? Pesanan. Okey, pesanan itu ialah objek. Okey, kita nak buat perluasan pula sekarang ni. Pesanan apa Pesanan apa yang Datuk ambil? Ataupun pesanan daripada siapa? Sebab kat gambar tu ada 2 orang kan, kita boleh buat siapa. Jadi pesanan daripada Encik Alias. Rupanya yang baju warna ungu tu ialah Encik Alias. Jadi ayat yang terbentuk ialah Datuk mengambil pesanan daripada Encik Alias. Okey, simple, senang je dah, jadi 2 ayat dah. Okey, yang penting tentukan subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan. Okey, kita tengok pula gambar yang ketiga. Kamu perhatikan, kamu tentukan mana subjek, mana objek, mana kata kerja, mana objek. Okey, mana perluasan dia, apa yang kamu nak buat. Okey, dah perhati. Tengok frasa yang ada kat situ, mengira jumlah. Okey, jadi perbuatannya ialah mengira. Kata kerjanya dia kira apa tu. Okey, kita tengok. Ingat balik, nak buat ayat, ambil balik jadual skop. Okey, tentukan subjeknya. Pertama sekali tentukan subjek. Okey, kita bagi subjek ni sebagai ibu. Okey, ibu buat apa? Kata kerjanya ibu mengira. Okey, yang ketiga kita tengok objeknya. Apa yang kena kira? Jumlah guni. Jumlah guni beras. Tu kan banyak tu, hijau-hijau tu, itu ialah guni beras. Okey, perluasan. Macam mana kita nak buat perluasan? Kita nak buat tentang apa? Okey, kita buat tentang, contoh cikgu bagi, kat mana simpannya guni beras ni? Kat mana disimpan guni beras? Jadi perluasan kita bagi di dalam stor. Jadi ibu mengira jumlah guni beras di dalam stor. Jadilah macam ni ayatnya. Ibu mengira jumlah guni beras di dalam stor. Okey, senang kan? Boleh buat kan? Okey, kita pergi gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Okey, tengok. Tengok gambar ni, ada lori, ada 2 orang. Ni Datuk dengan Cik Alias tadi ni. Kemudian ada 3 orang pekerja. Apa yang dilakukan? Menghantar beras. Frasa yang diberi ialah menghantar beras. Jadi automatik kata kerjanya ialah menghantar. Okey, nak buat ayat macam mana? Ambil balik jadual skop. Okey, tentukan subjek. Perkara pertama, tentukan subjek. Okey, apa subjeknya? Okey, kita ambil 3 orang pekerja. Kan, yang baju warna ungu tu, 3 orang tengah angkat-angkat beras tu. Okey, subjeknya 3 orang pekerja. Apa yang dibuat oleh 3 orang pekerja tadi? Kata kerjanya menghantar. Okey, 3 orang pekerja menghantar. Apa yang kena hantar? Objeknya apa? Beras. 3 orang pekerja menghantar beras. Okey, dihantar ke mana? Perluasannya, dia menghantar beras ke kedai runcit Alias. Jadi ayat yang kita bina sebenarnya jadi macam ni. 3 orang pekerja menghantar beras ke kedai runcit Alias. Okey kan? Betul tak? Betul tak 3 orang ni? 1, 2, 3. Hantar ke mana? Ni, kedai runcit Alias. Hantar apa? Beras. Jadi macam itulah cara untuk kita bina ayat. Mudah je. Yang penting ingat skop. Subjek, kata kerja,
objek dan juga perluasan. Mesti ada 4 perkara ni. Barulah ayat yang kita bina jadi ayat yang gramatis. Okey, untuk latihan ada 2 saja. Latihan pertama, cikgu nak kamu tulis semula jadual skop ni macam kat bawah ni dan 4 ayat yang telah dibina berdasarkan gambar tadi dalam buku BM2. Buku BM2 ni kita guna buku baru, buku garis 1 yang baru. Jangan guna buku yang 1 yang kita buat semalam. Kita guna buku baru. Kan cikgu dah suruh sediakan 2 buah buku tulis kan. Buku garis 1, buku pendek tu kena 2 buah. Okey, yang ni buku BM2 untuk kita buat penulisan. Okey, kena buat apa? Ni, kamu tengok jadual skop ni. Salin yang ni dulu. Buat yang ni dulu. Okey, lepas tu tulis balik 4 ayat. 4 ayat yang kita bina tadi tu. Nasri menampalkan iklan di papan kenyataan, ayat 1. Ayat yang kedua, Datuk mengambil pesanan daripada Encik Alias. Ayat yang ketiga, Ibu mengira jumlah stok di dalam stor. Jumlah guni beras di dalam stor. Okey, ayat yang keempat, 3 orang pekerja menghantar beras ke kedai runcit Alias. Itu ayatnya, 4 ayat tadi. Okey, itu yang pertama, latihan yang pertama. Jangan lupa tulis hari tarikh Okey, untuk latihan kedua. Latihan kedua, buat latihan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 9. Buku aktiviti buku warna biru muka surat 9 yang ni. Ni kamu kena bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Ni gambar 1, menyapu daun kering. Yang kedua, memacakkan. Yang ketiga, memberi makanan. Yang keempat, sangat besar. Dan yang kelima, membelai arnab. Ini kalau kamu tengok, ini sebenarnya ialah kata kerja yang diberi. Jadi nak bina ayat dekat sini. Okay, macam mana nak bina? Buat dulu jadual skop. Subjek, kata kerja, objektif dan perluasan. Daripada situlah kita boleh tentukan apa subjek, apa kata kerja, apa objek dan juga apa perluasan. Okey, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang kamu kurang faham, mana yang tak jelas, boleh terus WhatsApp dengan cikgu ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.